Bagi Yang Berhormat Bera diberi 20 minit, manakala yang lain itu diberi 10 minit. Dipersilakan Yang Berhormat Bera. Terima kasih, Tuan Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam keluarga Malaysia. Tuan Ketua, pertamanya saya ingin mengucapkan tahniah kepada Yang Berhormat Menteri Keuangan kerana berjaya membentangkan Belanjawan 2023 pada 24 Februari 2023 yang lepas. Terima kasih kepada kerajaan kerana masih meneruskan sebahagian inisiatif belanjawan yang telah dibentangkan oleh kerajaan sebelum ini pada Oktober lalu dalam Belanjawan 2023. Mana yang baik seharusnya diteruskan, manakala yang kurang baik ditambah baik agar ianya memberi manfaat kepada rakyat. Saya berharap Belanjawan 2023 ini mampu meneruskan aspirasi rakyat. Alhamdulillah, tahun lepas ekonomi negara sudah mula menampakkan tanda pemulihan yang semakin baik sehingga mencatat pertumbuhan kukuh sebanyak 8.7% untuk tahun 2022. Tinjauan ekonomi Bank Dunia yang dikeluarkan pada 6 Februari lalu menyifatkan pertumbuhan tersebut disokong oleh dasar-dasar dan inisiatif yang dilaksanakan secara berterusan oleh kerajaan terdahulu seperti bantuan tunai keluarga Malaysia, kenaikan gaji minimum serta pengeluaran kumpulan wang simpanan pekerja KWSP. Ini membuktikan dasar yang dilaksanakan oleh kerajaan sebelum ini membuahkan hasil walaupun ada pihak yang cuba mempertikaikannya. Inisiatif yang dilaksanakan oleh kerajaan sebelum ini mempunyai sasaran yang jelas, dipandu oleh dasar utama negara seperti Rancangan Malaysia ke-12 atau RMK-12. Matlamat utama RMK-12 adalah untuk membina kembali struktur ekonomi yang terjejas akibat pandemik COVID-19 dan mencapai negara berpendapatan tinggi pada penghujung 2025. Justru saya ingin tahu adakah kerajaan hari ini masih mengguna pakai RMK-12 sebagai asas untuk menyediakan Belanjawan 2023 dan seterusnya sebagai pelan jangka sederhana. Tuan Yang di-Pertua, gaji minima telah dilaksanakan oleh kerajaan terdahulu pada Mei 2022. Bagaimanapun, atas rayuan daripada perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS yang mempunyai pekerja kurang daripada 5 orang telah merayu supaya ditangguhkan pelaksanaan gaji minimum dan pihak kerajaan bersetuju untuk menangguhkan sehingga pelaksanaannya dimulakan pada 1 Januari 2023. Walau bagaimanapun, saya difahamkan bahawa pelaksanaan 1 Januari telah ditangguhkan oleh kerajaan hari ini. Oleh itu saya memohon kepada kerajaan hari ini supaya gaji minimum yang telah pun ditangguh tersebut dapat dilaksanakan dengan kadar yang segera. Walaupun gaji minimum telah dikuatkuasakan pada 1 Mei 2022,
Namun isu utama adalah ketidakpatuhan dan kekurangan penguasaan yang menyeluruh. Dalam masa yang sama, MTUC memaklumkan masih ada pekerja termasuk yang diupah oleh kontraktor untuk kerajaan tidak dibayar dengan gaji minima. Sebahagian besar pekerja daripada golongan B40 yang masih menerima kadar gaji minimum lama iaitu RM1,200 sebulan menunggu dengan penuh harapan bahawa mereka akan mendapat peningkatan gaji RM300 menjadikan RM1,500 menjelang 1 Januari 2023. Tetapi ianya tidak menjadi kenyataan. Pekerja kontrak seperti pekerja-pekerja pembersihan, tukang-tukang kebun, pegawai-pegawai keselamatan yang berkhidmat di bangunan kerajaan masih belum menikmati gaji minima RM1,500. Alasan yang diberikan oleh syarikat-syarikat kontraktor adalah pihak kerajaan masih belum lagi mengubah suai sebut harga dalam dokumen-dokumen tender mereka. Oleh itu saya berharap kerajaan mulai hari ini mengambil tindakan segera supaya syarikat tersebut tidak memberikan alasan untuk memberikan gaji minima kepada pekerja mereka. Hakikatnya, gaji minima RM1,500 bukanlah satu angka yang besar, malah masih di bawah pendapatan garis kemiskinan negara kita, iaitu RM2,208. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, di bawah kerajaan terdahulu, kita telah pun mengarahkan pihak terbabit membuat kajian terperinci pelaksanaan gaji minimum berdasarkan lokaliti dan juga saiz keluarga. Sebagai contoh, gaji minimum di Kuala Lumpur tentunya berbeza dengan gaji minimum dengan kos sara hidup di Bera. Sewa rumah di Bera pasti lebih rendah daripada sewa rumah di Kuala Lumpur. Kos sara hidup di Kuala Lumpur jauh lebih tinggi daripada di Bera. Begitu juga dengan keluarga 3 orang tentunya berbeza dengan saiz keluarga 6 orang. Kajian Bank Negara pada tahun 2017 menyarankan kadar gaji kehidupan wajar individu bujang dewasa yang menetap di bandar adalah RM2,700, manakala pasangan tanpa anak adalah RM4,500 dan pasangan dengan 2 anak adalah RM6,500. Bagaimana seorang kaki tangan awam berjawatan pembantu operasi atau PO yang menerima gaji tidak sampai RM2,000 untuk hidup di Kuala Lumpur? Apatah lagi beliau mempunyai keluarga dan isteri yang tidak bekerja. Justru saya berharap kajian tersebut diteruskan dan kerajaan perlu memberikan laporan yang lengkap hasil kajian tersebut. Tuan Yang Bertuah, gaji minimum merupakan salah satu usaha kerajaan untuk mengimbangi kos kenaikan kos sara hidup. Sejak tahun 2019, inflasi makanan meningkat lebih 5% tahun. Manakala gaji pekerja di negara ini meningkat secara purata 3% setahun. Pengurangan subsidi daripada RM80 bilion kepada RM80 bilion kepada RM64 bilion pada tahun ini. Jika tidak diuruskan dengan baik, pasti akan menyebabkan inflasi terus meningkat.
Kesan pengurangan subsidi pasti akan menyebabkan produk-produk tertentu akan naik harga. Jadi kita mahu mendapatkan penjelasan daripada pihak kerajaan. Apakah subsidi yang ditarik balik atau dikurangkan dengan pengurangan subsidi yang telah diumumkan oleh kerajaan. Ketidakseimbangan kenaikan gaji dan peningkatan inflasi ini akan menyebabkan rakyat terbeban. Kerajaan menyebut tentang subsidi bersasar. Jadi saya mohon kepada kerajaan supaya memberikan penjelasan secara terperinci kaedah pelaksanaan subsidi bersasar tersebut, kerana perkara ini telah lama disebut, termasuk semasa zaman kerajaan PH 22 bulan dulu. Menteri Kabinet ketika itu, iaitu Menteri KPDN HEP ketika itu, telah mengumumkan subsidi bersasar akan dilaksanakan, tetapi tidak dilaksanakan. Jadi kita mahu tahu apakah subsidi bersasar, apakah bentuk subsidi bersasar yang akan diperkenalkan. Walaupun subsidi bersasar dilihat akan memberikan kesan, tetapi ianya juga akan memberikan kesan kenaikan harga barang. Sebagai contoh, apabila tarif elektrik dinaikkan kepada industri, dinaikkan kepada komersial, kepada komersial dan sebagainya, ianya tidak direct kepada rakyat, terutamanya golongan B40. Golongan B40 masih dikenakan subsidi. Tetapi apabila pihak industri dikenakan kenaikan tarif elektrik, mereka pasti tidak akan menyerap kenaikan tersebut. Mereka pasti akan melepaskan kos kenaikan tersebut kepada pengguna. Jadi akhirnya yang terkesan akibat pada kenaikan, walaupun diberi kenaikan tersebut kepada industri, tapi kesan akhirnya adalah kepada pengguna, termasuk pengguna B40. Berhormat Bera minta laluan Kota Baru. Terima kasih. Terima kasih Tuan Ketua, terima kasih Yang Berhormat Bera. Yang Berhormat menyebutkan mengenai kedudukan tarif elektrik sebagai satu perkara yang penting menentukan kesejahteraan rakyat walaupun ianya dikenakan kepada industri. Saya nak minta pandangan Yang Berhormat Bera. Semasa Yang Berhormat menjadi Perdana Menteri pada kerajaan lepas, tarif elektrik ditetapkan oleh Kabinet adalah pada kadar 3.7 sen sekilowatt. Tapi sekarang ini, kerajaan sekarang ini mengisytiharkan tarif elektrik meningkat 500% kepada 27 sen sekilowatt jam. Apa pandangan Yang Berhormat dari segi kesejahteraan rakyat? Terima kasih. Yang pertamanya, dari segi peratusan berapa sen per kilowatt, Yang Berhormat lebih tahu daripada semua orang dalam Dewan ni. Sebab menteri bekas, mantan menteri yang jaga kos tarif elektrik dan sebagainya. Dan pastinya saya kata, setiap kenaikan, akhirnya yang terbeban adalah rakyat, terutamanya golongan miskin di bawah sana. Jadi, saya harap pihak Kementerian yang berkaitan ataupun Menteri Keuangan dapat memberikan penjelasan kepada kita dengan lebih detail apakah subsidi bersasar yang dimaksudkan, apabila subsidi dikurangkan, apakah subsidi yang akan ditarik balik, apakah subsidi yang akan dibatalkan. Kita pernah memberi subsidi ayam untuk memastikan harga ayam tidak naik. Kalau ayam tidak disubsidi, harga ayam mungkin RM12.50 hingga RM14. Tapi kita beri subsidi, kekal harga ayam RM9.50.
Adakah harga subsidi ayam akan ditarik balik? Adakah akan diapungkan harga ayam menjadi RM12.50 hingga RM15? Jadi itu kita tunggu jawapan daripada pihak kementerian. Saya nak sentuh sedikit tentang cukai barang mewah yang akan dinaikkan. Cukai barang mewah akan dinaikkan. Apabila kita menurunkan cukai untuk barangan mewah ketika itu adalah untuk memastikan barang mewah harganya kurang, harganya turun dan Malaysia akan menjadi pusat membeli belah di rantau ini untuk menarik pelancong datang ke negara kita. Aktiviti membeli belah pelancong asing menyumbang sebanyak 30% daripada 88.86.1 bilion ringgit hasil pendapatan pelancongan negara pada tahun 2019 yang disumbangkan oleh aktiviti membeli belah. Di waktu itu kita nak jadikan Malaysia sebagai shopping heaven, syurga pelancongan, supaya kita dapat menyayangi negara-negara jiran yang lain yang ketika itu menjadi tumpuan kepada pelancong di luar negara. Jadi kita kurangkan teks cukai untuk barangan mewah supaya selain daripada melihat alam sekitar, hutan, pantai dan sebagainya, Malaysia juga sebagai pusat tarikan untuk membeli belah. Dan saya harap kajian berhati-hati dalam soal ini. Sebab, sebagai contoh, saya nak beri contoh. United Kingdom. Sebagai contoh, sektor peruncitan United Kingdom terjejas teruk apabila kerajaan memperkenalkan cukai barangan mewah. Menurut laporan Wall Street Journal, pelancong asing khususnya dari Amerika Syarikat memilih Paris dan Milan sebagai lokasi membeli belah berbanding London. Jumlah pelancong asing membeli belah di ibu negara Eropah selain daripada London meningkat sebanyak 80%. Ini kerana keputusan kerajaan UK pada tahun 2020 yang tidak membenarkan lagi pelancong ke negara itu menuntut balik cukai nilai tambah ataupun VAT untuk membeli belah. Sekarang ini di negara-negara jiran kita berlumba-lumba untuk menarik pelancong dan menjadikan negara mereka sebagai pusat membeli belah. Indonesia di Jakarta mendirikan banyak pusat membeli belah dengan tawaran barang-barang mewah dengan harga yang murah. Bangkok begitu juga. Jangan kira Singapura dan Hong Kong lah. Dulu kita nak menyaingi Singapura dan Hong Kong. Muhammad. Tetapi sekarang ni kalau kita lihat apabila kita naikkan cukai untuk barangan mewah, harga akan semakin tinggi. Kita dapat advantage, dapat kelebihan kerana tukaran wang kita yang menyebabkan barang menjadi semakin murah dan cukai yang rendah juga menyebabkan harga menjadi murah dan kita akan menjadi syurga kepada Muhammad. membeli belah. Saya dah ada satu, kecuali speaker bagi saya sampai pukul 1. Tapi speaker dia saya tahu dia tegas, dia tutup mic dia off mic. Jadi saya nak habiskan. Saya patuh kepada speaker. Saya last sekali sebagai penutup, speaker. Ini saya nak ucapkan terima kasih ni kepada kerajaan kerana berikan tambahan caruman sebanyak RM500 kepada pencarum B40. Tapi RM500 itu dimasukkan dalam duit caruman untuk dikeluarkan sebelum pension, sebelum bersara. Kalau penyimpan itu umur 40,
15 tahun akan datang baru boleh keluar RM500 tu lah. Baguslah, murni lah apa yang kajian nak buat tu. Tetapi yang rakyat nak adalah sekarang. Sekarang. Bukan 15 tahun akan datang. Yang mereka menghadapi kesukaran adalah sekarang. Rumah nak dilelong adalah sekarang. Anak nak masuk universiti sekarang. Mereka nak diisytiharkan muflis sekarang. Kalau tunggu 15 tahun, rumah dah kena lelong dah. Dah muflis dah. Sebab itulah saya dah sebut berkali-kali, rakan-rakan lain semua dah sebut perkara yang sama. Sebelah sini, sebelah sana. Berbelah. Berbagai-bagai belah yang menyebut perkara yang sama. Bukan kita tak faham, kita faham. Tapi seperti saya kata, rakan-rakan kata, secara bersasar dan syarat ditentukan oleh kerajaan. Yang penting, jangan tutup pintu terus, buka, bincang lagi. Dan saya harap berilah ruang kepada mereka yang memerlukan untuk meneruskan penghidupan mereka. Kalau tidak, ramai yang terjejas. Ini di Johor ni, banjir besar ni pun akan menyebabkan ramai yang memerlukan keuangan secara yang mendesak. Tuan Dato', percayalah. Dulu selepas COVID, keperluan mendesak, kecemasan kita bagi. Jadi saya harap kerajaan mempertimbangkan sekali lagi. Saya harap di dalam jawapan penggulungan Menteri Keuangan adalah berita baik untuk pencarum-pencarum KWSP. Terima kasih. ROS yang mak, yang ROS punya apa komen besar ROS? Terima kasih. ROS ulas sikit. ROS punya keputusan tu ulas sikit. Keputusan menteri ni. Masa